Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. Pada pusingan malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita terhadap kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 sanawiyah itulah. Maka kita telah selesai beberapa mata pelajaran pada perjumpaan kita yang telah lalu. Pada malam ini kita akan mari sambung pula pengajian kita tentang Ad-Darsu As-Sadis, iaitu mata pelajaran yang ke-6. Al-Quranul Karim yasbiqul ulum al-hadithiyah. Kita nak mari kecek hari ni, ulama kita nak bawa kepada kita ilmu pengetahuan yang sakut paut untuk nak menambahkan iman kita. Iman kita kepada Al-Quranul Karim, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kemudian. Kerana itu adalah asas hidupan seseorang yang beriman. Tidak ada dalam dunia ni
yang nak lebih baik daripada kita nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada arti kalaulah kita ada di atas muka bumi ini, iman kita tidak bertambah. Fahaman kita tak jadi selarah betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Maka itu adalah perkara yang rugi bagi kita. Usahalah kita ambil dengan cara sungguh-sungguh. Belum daripada masa dan peluang itu habis daripada kita. Jadi nak kecek tentang Quran kita ni yang kita duk baca ni lah. Yang ulama kita duk bawa data mari baca tafsir wik kita, syarah wik kepada kita dan sebagainya. Daripada isi kandungnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi Al-Quranul Karim yang ada di dalam rumah-rumah orang Islam, ada di dada-dada orang Islam, dia bukan sekadar nak cerita, nak royak ala akhirat sahaja. Bahkan dia itu merangkungi dalam itu hal-hal sakut paut dengan dunia. Jadi Tuhan nak ayat kata Quran kita ni, hak kita dok baca ni, keilmuan dia itu mengatasi dan litas akan ilmu pengetahuan kajian baru. Mana dia tahu dulu. Dia sapa kepada matlamat dulu. Quran hak kita duk baca ni. Bukan sekadar duk royak perkara-perkara yang manusia kita duk sengka kata benda tu sekadar hari akhirat saja dak. Dia royak sampaikan kepada hidup kita hari ini. Dia kata makna al-Quran sabaqal ulum al-hadithiyah. Maksud Quran kita ni yang mendahului ilmu kajian baru ni apakah maksud? Mari kita pakat tengok. Mari kita mengaji ilmu sains daripada Tuhan. Hak Tuhan nak royak bahar kepada kita. Bahar dengan cara luah-luah dan kasar-kasar supaya nak menggerakkan iman kita kepada Al-Quran. Quran nak bawa kita pergi kana? Nak bawa kita kepada alam yang kekal abadi, tidak ada kebinasaan, tidak ada kesusahan, tidak ada rusing, tidak ada perkara-perkara yang nak menyakiti kita. Maka kita nak boleh yakin sampai di situ tadi tu, pastilah kita kena pergi kepada mana? Pergi kepada ilmu yang Tuhan nak ceritakan kepada kita. Ilmu hak Tuhan nak cerita kepada kita ni macam mana? Kerana kita sebagai manusia yang ada akal fikiran, tapi kita tak gunanya akal fikiran dengan sebab kita itu duduk dengan suasana yang nak mengkurangkan iman kita dan nak membekukan cara memikir kita, nescaya ia tak sapa kepada matlamat hak Tuhan jadikan manusia dan Tuhan hidayahkan kita kepada jalan yang lurus melalui Al-Quran dia. Tak ada orang sapa kepada itu matlamat, malaikat orang yang bersihkan hati daripada kejahilan, daripada ta'assub asabiyah, daripada fanatik, daripada berpuak, daripada segala-gala amalan jahiliyah. Kalau tak, nescaya hati kita itu Quran dia tak boleh nak tolong gapo-gapo. Dengan sebab Quran tu dia nak turunkan kepada akal fikiran manusia
ia turun kepada hati manusia. Sebagai raja bagi segala-gala anggota kita. Apabila hati kita selaput cemar dengan perkara tersebut tadi, nescaya Quran ia tak seduk situ. Apabila Quran tak ada dalam dada, wahyu syaitan akan duk kurung duk situ, membawa kepada akal fikiran, pandangan, budi pekerti, cakapan dan sebagainya keluar jadi benda yang tak molek belaka. Huwa Quran ni annahu yatahaddath. Dia duk cakap. Quran ni kitab cakap. Kitab yang duk nak royak, duk nak khabar. So Allah kata ia duk royak kepada kita, duk cakap kepada kita. Cakap tentang apa? Anil insan. Daripada manusia. Tuhan duk royak tentang kejadian manusia. Duk royak kata usul asal manusia tu jadi macam mana. Dengan halusi hak Tuhan royak serta kajian daripada kedoktoran ilmuwan hak baru ni tidak bercenggah walaupun sedikit dengan hakikat ya Allah Ta'ala duk royak, duk khabar, duk cerita tentang asal usul kejadian manusia. Quran royak. Terkadang banyak lagi manusia ni dia tak tahu kata dia ni gapo. Bahasa Sia kata yang kunha tun ing yang meja. Cari diri tu tak jumpa lagi. Tu. Apabila manusia tak tahu tujuan kata dia tu gapo ia mari duduk di atas dunia ni, ia punah. Dunia akan punah. Dunia akan jadi fasad. Dunia akan jadi binasa dengan sebab tangan-tangan manusia yang tak kenal hakikat manusia. Sebab apa boleh tak kenal? Kerana dia kembali tak kena. Dogi tengok kan kitab lain. Dogi tengok pada ajaran yang lain. Tak ada tengok kitab Al-Quran. Tak ada tengok ajaran Al-Islam. Dengan sebab tu ia tak sampaikan kepada hakikat hak sebenar. Tuhan jadikan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan jadikan dengan sebaik-baik bentuk. Kalau kita tengok bentuk ke manusia, kejadian manusia, betapa susahnya setiap orang, setiap lapisan, setiap jalan ni air, jalan ni darah, jalan ni angin, jalan ni gapo pun rasa kalau kita tengok dalam ilmu kedoktoran hari ni susunan manusia wallahu bihi alim. Kalaulah kita tengok komputer di dalam dia tu ada berbagai-bagai roya tali api tu, roya tali api ni, elektrik tu, elektrik ni banyak. Membawa pada kata kita ni kata sengka dan pegang di hati kata orang yang boleh mikir membuatkan komputer yang kita boleh duk main ini dan guna dia tu bijak. Hebat. Tapi apabila kembali klik kepada haqiqatul insan yang Allah Ta'ala cakap di dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi. Betul-betul lagi. Makna kata, kau tambah lagi ilmuwan kita tadi itu. Kenapa? Kerana kita dengar daripada Tuhan yang menjadi sendiri. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tak ke Tuhan tahu kan bagaimanakah manusia tu? Tuhan cerita betul molek kerana ia yang menjadi. Ia yang menjadi. Tapi manusia kita cari punca kejadian itu tak jumpa. Sampai mensanggupkan bawa diri itu mengabdikan diri lain daripada Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mengada, yang merezeki, yang menghidup, yang memati. Dengan itu Al-Quran sebut tentang Al-Insan.
Au anin nabat. Daripada tumbuh-tumbuhan. Tuhan sebut. Dalam Al-Quranul Karim Tuhan sebut. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tuhan sebut. Tengok pokok. Akar dia turun lagu mana dalam bombing. Dahan dia hala ketinggi kepada langit. Macam mana? Itu adalah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Sebut berapa? Inna fi dhalika la ayat. Demikian itu adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala liqaumi yu'minun. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada hak lain Tuhan nak ayat. Tuhan nak rakyat semua duduk di tepi-tepi kita, duduk depan kita, hingga diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita, kita tak tengok, tak tilik, tak mikir ke? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi, yang mengada, yang merazki, yang menghidup, yang memati. Itu nak kita mikir. Itu Al-Quranul Karim. Bukan kitab khurafiyah. Kitab khurafat. Bukan. Tapi kitabun nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Masya Allah. Mana lagu mana? Qad ja'akum. Datang kepada kamu. Nurun wa kitabun mubin. Datang kepada kita cahaya. Tuhan wari cahaya. Kita dah dalam gelap ni. Kita tak tahu kata kita mari di mana. Banyak mana lagi manusia tak tahu kata kita ni mari daripada mana. Baduk buat apa tak tahu. Duk cari hakikat hidup, hakikat diri dia sendiri tak jumpa. Tapi Tuhan hidayat kita sebagai orang Islam boleh tahu, boleh jumpa, boleh reti, boleh gapa. Fama laha minan ni'mah. Apa lagi nak besar nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita? Ada lagi. Bukan sekadar Tuhan sebut hak kita, sebut pula tumbuh-tumbuhan dan sebagainya daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala duk sebut dalam Quran. Au an ayyi syai'in makhluq au an ayyi makhluqin minal makhluqat. Allah. Bukan Tuhan sebut sekadar manusia, tak. Bukan Tuhan sebut sekadar tumbuhan, tak. Tuhan sebut lagi kejadian bombing, kejadian langit, kejadian air, kejadian bukit, kejadian binatang ternak ke. Semua. Tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wari belaka hak jadi ke benda yang manusia itu berhajat kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah. Kalau kita nak bila nikmat hak Tuhan wi kepada kita, tak kuasa nak bila. Allahu Rabbi ya Rabbi sallim sallim. Allahumma zidna imanan kamilan ya Rabbal alamin. Tak Tuhan tambah iman. La tuhsuha, tak kuasa kita nak bila. Tapi innal insana la zalumun kaffar. Tetapi manusia zalim. Tak ingat budi bahasa. Suka kepada deraka tak suka kepada syukur. Tak pandai nak terima kasih. Hingga pada mana? Hingga pada Tuhan sendiri yang menjadi, yang mengada, yang menghidup, yang merazki. Tak juga nak terima kasih kepada Allah. Itu manusia. Masuk saya, masuk semua pendengar ni masuk belaka. Kita kena renung belaka. Hitung semula. Kalau tidak, nescaya benda tu tak kekal duduk dengan kita. Tak boleh kita guna nikmat Tuhan dengan cara lama. Dengan dia nak duduk dengan kita lama, nak jadi keberkatan dalam hidup. Sebab apa? Sebab kita itu kufur dengan nikmat, tak pandai terima kasih. Orang tak pandai terima kasih ni, orang adalah orang yang Allah Ta'ala murka dia. Kita orang buat baik dengan kita, apatah lagi Tuhan. Kita tak pandai terima kasih.
Benda tu tak akan boleh duduk dengan kita. Fakafarat bi an'umillah. Dia kufur dengan nikmat hak Tuhan beri kepada dia. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah Ta'ala tukarkan hak kenyau jadi lapar. Hak tenau jadi takut. Inilah kita manusia. Dengan sebab itu ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, mari kita tengok di dalam kata alim ulama kita dan agaya. Kata Quran kita ni macam mana? Innama yasifuhu ala haqiqatihi. Sebab apa Quran ni apabila kita tengok kepada dia, orang tafsir tu ya tafsir kena dengan hakikat dia, betul dengan kehendak Tuhan dan Rasul. Ia jelas molek kerana Tuhan itu mensifatkan perkara tadi itu di atas hakikat dia. Royak kena dengan hakikat dia. Betul molek. Tahu kita tu betul kata gini dia. Apa boleh royak gitu? Sebab ia yang menjadi. Dia yang mengada. Daripada tiada kepada ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu dia royak. Berhajat kepada siapa? Orang yang reti pandai. Ada ilmu daripada Tuhan dan Rasul. Menyata, menerang, menjelas akan perkara-perkara tersebut tadi. Masya Allah. Lakin, akan tetapi, ilmu al-bashar, ilmu manusia kita ni setara mana pun tak keluar daripada wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, sedikit saja. Yakunu qasiran ala idraki tilkal haqiqah. Ilmu manusia ni adalah dia itu qasir. Apa makna qasir? Qasir makna kata pendek pada asal. Makna kata jakoh gitu siapa? Di atas nak mengidrakkan dimakian itu, makna kata di atas nak memahami, nak melimputi hakikat hak Tuhan tadi. Tak kuasa. Tak kuasa nak siapa. Hak duk siapa alik belakang ni ning dengan sebab Tuhan keduk buka. Karena Tuhan janji kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tuhan akan kodok buka semata. Kodok buka kepada manusia kekuasaan Allah Ta'ala satu persatu, satu persatu, satu persatu. Ilmu kagi ke depan. Akan tetapi hak sayangnya akhir zaman kita duduk ni, ilmu kau pergi ke depan nak menunjuk kata Allah Ta'ala rakyat dalam Quran itu betul. Tapi manusia banyak tubik. Banyak tubik daripada benda hak benar tadi. Keluar tubik. Tak mau nak ikut benda hak Allah Ta'ala rakyat. Banyak ke? Tubik. Apa tengok orang Arab sekarang? Orang berbangsa bahasa Arab sekarang. Lagu mana jadi dia? Banyak mana pakat calon diri nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah, mertak tubik pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Supah Allah Ta'ala, maki terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kecek huduh terhadap Allah Ta'ala. Perkataan orang sekarang lah ni, hingga iblis alaihi laknatullah tak kecek dengan Tuhan. Iblis tak kecek dengan Allah Ta'ala, dengan itu perkataan tak kecek. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemegahanmu ya Allah, aku minta izin daripadamu, aku itu nak apa nama? Nak tipu daya anak-anak ada itu semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Malaikat hamba-mu yang bersifat dengan ikhlas. Tapi hari ni, hari yang kita duduk ni 2021 ni hari yang kita boleh dengar mereka-mereka yang kata huduh terhadap Allah Ta'ala, maki terhadap Allah Ta'ala, tak kata nak terima kasih, kata huduh pula. Ilmu kau dak tunjuk kata kuasa Tuhan benar, hak Tuhan kecek, tapi manusia kau dak turun. Dengan sebab itu
Qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hei orang yang beriman, jaga diri kita daripada seksa Allah Ta'ala, kerana benar itu benar, dan jaga anak cucu kita, hadap orang kita daripada seksa itu. Jaga molek. Tak boleh dah hari ni kita kena jaga dah diri kita. Benar tu akan kodok rapat dengan kita. Rapat dengan apa? Ha ni telefon. Dunia hari ni apa panggil dunia aulamah, tidak ada sampadan. Dia tengok belakang, nak tengok gapo. Reti bahasa, reti nak cari, boleh. Tak ada pemuda-pemudi di atas muka bumi ni hari ni malah ke pandai betul belakang. Hak generasi kita tak apalah, hak orang 40 naik ke atas tu. Nampak dah tu? Terkadang tak pandai nak main benar-benar lagu tu. Hak 50, 60 tak pandai nak main, tapi budak-budak baru ni. Hak tak sampai belah-belah 7 tahun, 8 tahun, dia pandai. Ya, budak besar tinggi ni, ambil sini setinggi ni. Pandai. Nak belinya alat-alat canggih di dalam Shopee ke dalam gapo, ya boleh. Sampai ke habis duit dah kalau ada dalam bank, duit ada dalam tu, ya pandai. Tu budak, tu hewak gitu. Nak rakyat atas kekuatan Allah Ta'ala, beri nampak kepada manusia, memudahkan kepada manusia. Tapi manusia tak pandai nak guna pada akhir zaman ni. Sampakah membawa kepada jadi punah seseorang. Punah seseorang. Gunalah nikmat Allah Ta'ala dengan cara molek. Fa'idha bittaqaddumil ilmi, maka jadi ilmu tadi itu hadap ke depan. Makna kata khadat nampak semata, gi ke depan semata. Hak Tuhan ada rakyat, Tuhan nak nampak, Tuhan nak zahir. Waqtishafat al-mutazayadatil biwasitatil al-alat wal ajhizah al-hadithiyah takshifu an tilkal haqiqah. Dan dengan iktisyafat. Iktisyafat ni makna alat-alat untuk nak menjelaskan kepada kita. Seperti benda yang kita tak nampak dengan mata kepala. Seperti kumih halus-halus tadi. Ada alat dia. Nak tahu. Kata gap apa? Kata gap kumih ni rupa lagu mana. Boleh tengok dengan alat tu. Kita sebagai orang tua dulu, 50 hari, 60 hari, pergi ke Mekah zaman dulu, lagu mana keadaan? Kena kabung habis. Baik kita tu ke hakibah kita tu kena buka gapo ratik dalam tu. Sekarang tak. Ya ada alat dia suluh masuk sampai ke dalam tu. Nampak tak tu? Kalau ada lah benda-benda yang tak lepas di sisi unek-unek dia, ya so buka. Kalau lepas, okey, tak ada masalah. Ini nak ayat kata alat-alat canggih hari ni tambah. Ada wasitah, alat-alat dan al-ajhizah. Moga-moga yang canggih tadi itu boleh suluh hak baru-baru ni. Yang boleh mengetahui di makian itu hakikat. Dulu mana tahu kata anak lelaki ke anak perempuan, takkah? Kena nanti beranak dulu ni baru nak tahu. Sekarang lah ni belum nak beranak tu, lepas daripada jadi dah ke manusia tadi, lepas daripada 120 hari itu, boleh tahu dah. Kata ya, lelaki ke, perempuan ke macam mana. Ini nak ayat kata, Tuhan wi kemudahan. Wi kemudahan. Nampak dah tu? Wi kemudahan kepada kita. Kemudian, nawi kita pahagi lagi kata, yang terbuka فَإِذَا بِالْحَقِيقَةِ وَاحِدَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Maka didapati hakikat tadi itu satunya sahaja yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Mana semua tu kau sikit. Mana kata apa nama? Hakikat tadi itu Allah Subhanahu wa taala royak belaka dah di dalam Al-Quranul Karim. Belum daripada mereka ini nak sapa kepada itu matlamat,
Tuhan we tahu dah. Cuma tahu dengan cara mana? Tahu dengan cara tunjukkan bagi orang pandai kira dan pandai mikir. Boleh ambil guna. Orang kita ni ngajar orang cidik ni tak kena royak habis. Royak kita gitu ke? Ya reti lah. Tak serupa kita ngaji dengan orang IQ dia itu bawah sikit, dia tak serupa. Kalulah orang hak reti sungguh, insya-Allah. Royak gitu-gitu ya. Tuhan isyarat gini, royak gini. Dia tahu dah kata nak guna lagu mana. Dulu orang pakai engkar, kata bagaimana kau Muhammad ni nak dapatnya wahyu daripada Allah Ta'ala. Sedangkan nak dengar ni pasti kena ada suara, kena guna udara, kena tu, kena ni. Orang pakai engkar, Quraisy dulu. Terhadap Nabi Muhammad SAW. Nak dengar lagu mana daripada wahyu Allah Ta'ala. Sekarang lah ni kita duduk di negara kita ni, dengar tak orang duduk di Amerika. Bukan kata dengar suara saja, bahkan boleh tengok tu gini. Ini nak kita nampak kata, semua tadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk royak mari. Nak kita itu lebih yakin lagi kata, hak aku duk royak, hei manusia. Betul molek. Dengan apa yang dikajikan oleh manusia, Tuhan tak ada nak situ. Sebab dunia ni tak ada harga bagi Tuhan. Tapi hak naknya gapo? Nak tahu kata apabila aku ni royak betul molek dengan hak dunia semua, belum daripada mung tu nak buat kajian lagi wahai manusia, hak akhirat semua betul juga. Sebab Quran kita ni duk dua. Rabbana atina fid dunya hasanah, nak hasanah dunia, wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat itu pun hasanah juga. Ya nak dua. Itulah Quranul Karim. Wa fil kashfil ilmi fa na'rifu min dzalika anna al-Quranul Karim sabaqa al-ulum al-hadithah. Dan pada kenyataan keilmuan, nyata pasal ilmu bukan nyata pasal khurafat. Nyata khurafat lagu mana? Nyata dengan gamuk-gamuk. Bukan nyata dengan ilmu. Ya Allah. Nampak dah tu? Seperti dah ambilnya gapo nama apa yang kata surat gapo dengan sepengkar kola ke gapo ke? Awak balik kau tu, ayah katakan ini adalah la Allah la Muhammad. Sebab tu tak boleh nak minum. Itu panggil bukan kaji lagu tu. Malu kau orang lagu tu, kita kecek lagu tu. Itu bukan kajian. Nampak dah tu? Itu bukan ilmi, bukan ilmu pengetahuan yang benar. Hak ni kashfil ilmi. Lagu mana kashfil ilmi kita nak faham? Kita ni sekarang learning ni, kita pergi hospital nak tahu kata orang yang ada duit lah kita kata nah. Tiap-tiap tahun dia pergi cek jasad dia. Dia pergi cek jasad dia di hospital. Dengan tidak kena duk belah ke, tidak gapo, afanallahu wa iyyakum ajmain min hadhihi. Tak. Tapi dia ada alat canggih dia. Dia suluh tengok. Diri suluh tengok, salim, selamat molek. Gitu. Tak dapat, pergi pula. Ya gitu. Itu adalah tubik betul dah tu. Betul. Betul dengan apa? Betul dengan keilmuan dia. Bukan mana khurafat ataupun benda-benda hak itu tu bukan. Itu dah. Wa yakunu dzalika syahidan jadidan au mu'jizatan jadidatan tadhhar lil Qur'ani fi asri taqaddumil ilmi. Ya. Jadi kita boleh tahu dah kata bahawasanya Al-Quranul Karim mendahului ilmu yang baru, ilmu teknologi hak baru ni Quran dah depan daripadanya. Ni benar hakikat. Kajian ini orang putih kecek lagu ni juga. Ni bukan makna kata benda yang kita duk kecek ni orang tak ada duk kecek. Tak. Orang putih ya kecek dah bahasa orang putih. Kita orang tak reti orang putih ya terjemah jadi bahasa Sia ke bahasa Melayu ke bahasa Arab ke bahasa Cina kata gila. Tetapi gini ya kecek. Betul. Ini bukan diengkarkan oleh manusia yang buat kajian. Yang buat kajian. Maka perkara demikian itu menjadi penyaksi yang baru ataupun mukjizat yang baru
yang nak muzahir bagi Quran pada masa yang kita duduk ni, kata ilmu Quran tu adalah ilmu yang duduk depan daripada ilmu kajian manusia lagi. Dia jadi imam. Ilmu manusia ni ikut dia. Makmum bagi dia. Wa hakadha na'rifu anna al-Quran innama nazala bi'ilmillah. Di situlah boleh ketahui bahawasanya Quran itu turun mari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Quran ni turun dengan ilmu. Sebab tu kita nak kecek gapo, nak betulnya urusan gapo-gapo, tak kira dunia walaupun agama walaupun akhirat, kena pergi dengan ilmu, bukan pergi dengan khurafah, bukan pergi dengan tak tahu, bukan pergi dengan kejahilan. Tak. Islam bukan agama jahil. Orang Islam agama kita, Allah Ta'ala tak mahu nak kita tu jadi orang jahil. Dengan sebab tu Allah Ta'ala kata, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nak mengajar, nak rayak kepada manusia benda yang tak tahu. Asal yang tak tahu, ya manusia. Tapi ilmu dalam Islam kita ni, nak mengajarkan orang Islam, we tahu. Dia yang mengajar mula-mula. Allah Ta'ala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu. Nak mengajar, nak rayak, nak we tahu, nak we reti. Kata orang Islam, kena orang yang reti. Orang yang ada ilmu pengetahuan. Ilmu yang benar. Yang betul dengan ajaran, yang betul dengan hakikat, bukannya khayal-khayal, khurafat-khurafat, itu bukan. Tu Islam kita. Maka kita sebagai orang Islam, pasti kita kena faham lagu tu. Islam kita ia tak sah, ia tak reda kita tu jadi orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu hakikat betul pada hakikat tu, ia tak sah lah. Dengan sebab tu ya ni telinga ni, pandangan mata, akal fikir, tu. Tu umat Islam. Terutama umat Melayu kita kena nak. Seperti jadi sepengah Tuhan nak. Jangan malah. Orang malah ni orang mundur. Pandai kecek. Pandai buah. Nampak tak tu? Hati tak terbuka. Akal fikiran beku. Nak buat tubiknya pandangan kepada alam Islami, orang tak terima. Sebab apa? Sebab tak ada duduk di atas keilmuan. Tak ada buat kajian, tak adanya mengaji jadi molek, berguru jadi molek. Tak. Itu bukan. Tu tak? Ni Quran kita yang nak bawa orang kepada situ. Nak kepada itu. Sebab tu alim ulama kita yang nak heret pergi situ. Itu pada orang panggil alimur rabbani hijayah lagu tu. Ada tu. Kita mengetahui bahawasanya Quran itu anzala innama nazala bi'ilmillah. Turun dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata sendiri. Qala subhanahu wa ta'ala rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Tuhan wari rasul mari royak ilmu kepada kita, fihi wa'dun wa wa'id. Ada dalam Quran tu perjanjian baik bagi orang yang buat baik, perjanjian yang ngeri bagi orang yang buat tak baik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi Allah Ta'ala ni milik langit semua ni, milik bumi semua, milik Allahu Jalla Jalaluh. Tapi supaya nak manusia tu gunanya bumi, gunanya langit, gunanya makhluk aku untuk mung tu mengabdikan kepada aku. Kemudian apabila mung kembali klik kepada aku, nescaya aku nak balaskan orang buat tak molek dengan amal hak tak molek, dengan balasan hak tak molek. Dan aku nak balaskan orang hak buat molek bil husna, dengan syurga. Al husna di situ bil jannah, klik pada umur kita hak asal. Umur yang lahum ma yasha'un. Bagi mereka itu ahli syurga, apa yang dia nak ada belakang.
Sekurang-kurang syurga hak bawah sekali darajat 10 kali ganda dunia ni. Itu nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar belaka, tahu belaka, ulama sebut ke sebut, imam khatib bila sebut pas sebut. Tapi tanya bila yang nak masuk benda tu hakikat dalam hati kita. Apabila masuk hakikat tu dalam hati kita, ubah hidup kita. Jadi orang lain. Jadi orang yang bagus. Molek. Elok hidup dia. Serta dia akan dapat kebahagiaan dia di hari akhirat nanti. Nak masuk dalam tu ya payah. Kemudian Allah Ta'ala kata lepas daripada ayat tadi tu 165 daripada surah An-Nisa, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Akan tetapi Allah Ta'ala sendiri yang menyaksi dengan apa yang menurunkan kepada engkau ya Rasulullah. Gapo hak tu kepada Nabi? Al-Quranul Karim bila syak. Quran hak tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata anzalahu bi'ilmihi. Aku buat turun Quran tu dengan ilmu. Apa makna ilmu? Katanya ahli tafsir, aku wari Quran padamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Betul molek semua aturan aku. Sama ada di langit, di bumi, di antara kejadian manusia, kejadian binatang, kejadian pokok kaya, kejadian laut, kejadian bukit buka, semua betul belaka. Anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun. Dan malaikat itu juga menyaksi supaya Tuhan menyaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yalah. Menyaksi, Allah Ta'ala menyaksi sendiri. Patut benar Quran lagi. Sebab tu ulama kita kata wa hakadha na'rifu anna al-Quran bima nazala bi innama nazala bi ilmillah, dengan ilmu Tuhan. Agama Islam adalah agama keilmuan, bukan ulama kejahilan. Orang malah tak boleh duduk dalam agama kita. Agama kita tak reda, agama kita tak suka, agama kita tak setuju dengan dia. Malah ke apa? Malah nak tahu. Oh, malah nak tahu. Bosan. Dah. Wa annahu la ya'tihi. Kamane Tuhan kata akhir ayat wa kafa billahi syahida. Tuhan satu tu cukup dah, Tuhan menyaksi. Yakfi, cukup. Wa kafa billahi syahida. Cukup dah Allah Ta'ala. Hanya jua itu satu cukup. Tapi malaikat menyaksi juga kata Quran ni benar. Benar lagu mana? Benar di atas apa hak saya sebut tadi. Lalu ulama kita kata wa annahu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan Allah Ta'ala ni royak kata Quran ini ia tak akan datang kebatilan di hadapan dia dan di belakang dia. Lagu mana? Nak royak kata masa Quran turun masa Nabi SAW itu kurih nak bakit bahang tak boleh. Apa hak dia royak betul belakang. Lepas tu orang duk bakit bahang tu. Kok mana pula kata tak bakit bahang? Bakit bahang di atas perkara yang dia tu degil. Ya dua tak serupa lah. Kita bakit bahang kerana benda tu salah sungguh. Serupa tak dengan kita? Aku bakit bahang tapi benda tu betul tapi hawa aku tak boleh nak terima. Serupa tak? Lah, tak serupa. Kurih dia tahu kata hak ni hak tu hai. Tetapi ia tak boleh nak terima, ia bakit bahang. Bakit bahang dengan apa? Ya hasratan 'ala al-'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apa makna yastahzi'un? Mengejek. Muhammad wari, Muhammad gitu, Muhammad gini. Tuhan suruh Nabi Muhammad jawab. Falyatu bihadisin mislihi in kuntum sadiqin. Jawab hari perkataan supaya dengan Quran kalau mung tu dakwa kata aku ni kecek tak benar. Tak boleh hari. Patut degil. Oh, Muhammad nak ku hari. Aku boleh nak hari. Aku dah boleh nak hari dah gitu. Kurang. Aku boleh nak hari. Aku boleh nak hari. Mana? Nabi Muhammad atas mana? Turun kubur lagi. Yang keadaan gitu. Mari hak lain. Gitu juga. Kerana apa dia pesan anak cucu dia, baka-baka lagu tu. Tak saya terima benar-benar. Benar-benar tapi dia tak saya terima. Makna dia dusta ke benar-benar dengan sebab dia itu degil. Pada asal. Lalu
ulama kita kata wa annahu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Qira'at tak ada datang. Dia masa dia turun mula-mula tu kebatilan tak ada. Lagi akan datang apa orang nak bakit bahang terhadap Qira'at tak boleh. Apa hadap bakit bahang tu? Degil. So ada dalam negara kita ni kalau hak rebuza tu dia bakit bahang terhadap Qira'at. Dia tak reti. Nampak tak tu? Dia tak faham kata maksud hak Tuhan kata ni lagu mana. Di sana ada asbabin nuzul. Dia tahu. Di sana ada nasihun mansukh tahu? Tak tahu. Di sana ada apa nama amul khas tahu? Di sana ada mutlaq wal muqayyad tahu? Tahu. Sebab tu kena tanya fasalu ahla zikr, tanya ahli qira'at tu. Ahli tafsir tu. Lagu mana? Mengaji tafsir ni bukan mengaji dua baris ataupun sebaris. Awak apa? Mengaji kerana nak ambil berkat. Tak. Kita mengaji tafsir kerana kita nak ambil ajaran tu mai pakai dalam hidup pada dunia ni supaya nak hasilnya ganjaran dan kita boleh dapatnya balasan di hari akhirat esok. Tu cara ngaji tafsir. Mai-mai kita nak mengajar tafsir, baca boleh sebaris, tak apa ha, pandai tu ambil berkat. Bukan. Nah, bukan lagu tu. Tak ada pun orang buat lagu tu tapi nak ayat kata misal kata, fardu kata. Bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Baik. Kemudian, sikit lagi mari kita tengok. Al-Quran yukhbiru bi dhiqis sadr fi tabaqatil jawil ulya qabla at-tayyarin. Masya-Allah. Quran ni dalil ataupun keterangan daripada Al-Quran khabar katakan. Khabar kata dhiq. Dhiq ni mana kata? Jadi sebab. Jadi sepik dada pada lapisan udara hak tinggi. Tuhan raya belum daripada mana? Belum daripada pemandu kapal turbin lagi. Kalau bahasa saya panggil nak apa nama? Nak yang awakat. Pemandu kapal turbin hak boleh naik kepada tabaqat yang tinggi tu. Pak kita sekarang apa boleh tengok kan? Apabila orang naik atas nu dia kena bawa oksigen. Dah itu kah? Dia menambung diri dia di atas udara lepas 100 kilo pun menambung diri dia. Sebab apa? Tidak ada jazibiyatid dunia duk tarikkan dia. Gapo jazibiyah? Makna kata besi beraning duk heret dia. Hak kita duk ni jadi tak menambung naik atas udara kerana rahmat Allah Ta'ala dah heretkan. Tuhan jadikan benda tu. Kabar tak kita? Kalau tidak supaya orang naik apa nama kapal tu yang awakat bahasa Sia tu cuba kita tengok. Lagu mana menambung tu naik. Kena pakai oksigen. Atas tu tak ada ke? Oh tak ada sebab tu kena pakai tu. Tarik ke pun tak ada. Ha tu dia. Tuhan royak belum daripada puak tu nak naik lagi. Ha, ni mari kita tengok ulama kita katakan. Nampak tak tu rupa tu? Ha. Amthilatu zalik. Contoh dimakian itu minha di antaranya maktashafahu at-tayyarun ala irtifa'ati 'aliyah min dhiqin yajidunahu fi sudurihim yazdadu shiddah kullama sa'idu fis sama' hatta yasila ila darajatil ikhtinaq. Dia kata setengah daripada misal contoh anak kecil di sini ni barang yang menjelaskan akan dia oleh pemandu kapal turbin tu nak yang awakat tadi itu di atas irtifaati. Mana kata apabila dia duduk atas tu, okay? Dia naik kepada atas tu, adalah kerja-kerja dia tu. Buat apa kena naik? Sebab dia nak gitaknya bitel untuk ada telefon ke internet ke apa, dia kena main dengan atas tu belakang. Orang mengaji sains tahu belakang apa kita ni tupai-tupai tahu atik pun tak ada gapo. Nah tu, nampak belakang kalau kita tengok di dalam gambar tadi itu, dalam madah sains tu, madah witiasat, kalau bahasa Sia tahu belakang. Ada
Duk sakut paut dengan bitel dia tadi tu. Reda dia tu. Kapal tu apa jalan dia, dia mau pergi buat atas tu lah. Puak naik atas tu jadi berasa sepik dada. Didapati dada dia rasa sepik. Dan jadi bertambah susah. Tak kalau kau naik, kau tinggi, kau naik, kau tinggi. Sehingga sampaikan kepada Raja al-ikhtinaq. Apa makna ikhtinaq? Sebab. Makna kata sebab. Dia itu jadi bertambah susah nak bernafas. Cuba tanya orang hak duduk dalam kerjaan ni boleh tahu. Kalau kita tak tanya, kita tengok dalam TV, dalam berapa apa boleh kita pakai. Dah ilmu situ. Benda hak tu benda sungguh, hak tu bukan benda khayalan. Wadzalika, sebab apa tu boleh jadi gitu? Wadzalika bisababi tanaqusil hawa oksigen. Sebab udara tadi hak yang berhajat oleh diri manusia hak tu jadi tamu qabamin ni. Kau duk tak ada semata, apabila naik kau tak ada, kau naik kau tak ada, kau naik kau tak ada. Tu jadi di sini tempat kita duduk. Allahu akbar. Pak kalau tu tak jadi mati bilicing. Nak ambil gapo nyawa. Ni. An kimiyatil lazimah, daripada qada yang melazimi hak manusia itu berhajat. Sebab tu apabila kita wasa tak sedap nak nyawa, hatu baik gi mai kok luar-luar gi cari udara, wasa seni, wasa nyawa, wasa penuh dada. Gitu. Nikmat Tuhan tu ayuhan nas, ayuhal ikhwah. Itu adalah rahmat Allah Taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada kita. Nak lari tak lepas. Allah Tuhan ni baik dengan kita. Tuhan buat belaka kita. Tapi kita ke tak pandai nak terima kasih kepada Tuhan. Buat belaka-laka. Hak Tuhan tak setuju, kita gomo belaka. Nah, kita kena pakai sikit-sikit, sikit-sikit sekali. Semua ada cuba belaka. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tuhan nak cuba kita. Benda hak jadi tak berjuruh daripada benda hak kita sebut tadi tu cuba Tuhan nak tengok kata benda hak tu hawi tu kita nak syukur ke kita nak kufur? Ashkur am akfur? Nak syukur ke nak kufur? Situ tepat hak. Nak hasilnya seorang manusia, nak jadi jaya dapat ganjaran, dia kena lepas daripada kesusahan. Ya tak boleh. Nak dapat kejayaan tu tak ada susah gapo, ya tak boleh nak jadi. Pasal dia tak pen pai medai, tak boleh jadi. Orang nak jadi orang lebih susah ke tak? Tak kira medai apa-apa. Kita cuba tanya diri kita. Nak boleh ada umur suti, ada semutu suti, ada kakah mah bagi ibu-ibu kita, orang-orang perempuan yang dihormati muliai. Dan ada kereta, ada apa? Lagu mana? Habis tangan terkadang. Main dengan tanah, main dengan air, main dengan pokok kayu tu, main dengan anak kayu ni. Bish, tangan. Juga seorang nak tubik jadi alim ulama, mata dia, akal fikiran dia, dengar dia, hati dia, jiwa dia, kena main dengan kitab, kena dengar ulama, kena syarah gitu, gitu supaya. Dalam medan kedoktoran, medik, bomo. Kalau bahasa Thailand, bomo, pet. Lah mana? Supaya. Kena mengaji beberapa tahun, kena duduk dengan bomo besar pula, kena dapat izinnya pula, kena ada khibrah pula. Pengalaman pula. Sebagai. Tak ada, manusia tak ada. Kejayaan tak ada dapat dengan kesusahan tak ada. Yang kena susah belaka. Kemudian, kullama izdada al-insan irtifa'an fil sama. Tak kalau kau jadi kodok tinggi, tak sapa pada langit dunia tu. Tak sapa kepada langit dunia. Tak sapa. Kalau sapa pada langit dunia, ya jauh lagi. Tak sapa, tak tahu sapa. Duk bawah langit dunia. Allahu akbar. Wa hadhihi al-haqiqatu lam takun ma'rufah min qabl. Hakikat ni tak ada dia boleh tahu ni. Belum daripada ni tak ada dia kecek.
Kita orang sekarang boleh tengok nah 1000 tahun belum ada kita ni orang duk lagu mana. Ada cara mengaji. Boleh tahu kata harian mereka, hidup mereka, tatawa mana kemajuan mereka macam mana boleh tahu. Bukan mana kata kita nak ngaji nak kaji lagu mana. Tak supaya kita nak kaji sejarah kita ni. 200 tahun belum ada ni gapo, berlaku gapo, dah kaji, boleh kaji. Hak 1000 tahun pun boleh juga. Sebab ulama kita kata, wa hadhihi al-haqiqatu lam takun ma'rufah min qabl. Belum ada ni tak ada tahu gapo. Idh anna an-nasa jami'an kanu ya'taqidun anna al-hawa yamtaddu bi sifatihi hadhihi ila al-kawkabil wan nujum. Kerana manusia ni semualah pakat duk tahu, pakat duk pergi, pakat duk percaya kata udara hak kita ni ia terkembang, makna berpanjangnya lagi, tinggi lagi dengan sifat dia sampai kepada bulan, sampai kepada bintang, sampai ke mana oksigen hak kita ni sampai ke tinggi nulah. Dak ya ada sakat teh dia. Kalau kita kira dengan akal fikiran kita, makna kata boleh girata lah. Terkadang kecek gitu tak ternampak ke. Supaya Facebook kita ni. Facebook hak kita ni. Kalau kita nak buat pernego gapo di dalam Facebook kita nak wisapanya kepada maklumat kita nak luah tadi tu, kita kena bayar. Ya ada tangga dia. Nak wilpah kepada negara tu, nak wisapa kepada wilayah ni, ya kena bayar, ada bayar dia. Ada sakat dia. Tapi kalau apabila kita mikir dengan cara logik kita, dengan cara mudah-mudah, Facebook yang kata, tak, ya ada sakat teh dia. Supaya sini. Supaya radio tu lah. Tak ke? Radio hak taning kita ni, ya tak siapa di Mekah tu. Ya duduk lah kawasan ni. Kalau kita kira sekaligus, dengar juga orang sana. Tak, ya ada kawasan dia. Nak siapa sini kena bayar. Nak siapa sini kena bayar. Udara tu hebat lagu tu. Oksigen tu hebat lagu tu. Masya Allah. Kemudian dia kata, wal Quran, sedangkan Al-Quran yazkur hadhil haqiqah. Quran sebut dah ini. Belum daripada nak buat kajian manusia tu sebut dah. Qabla ay ya'rifaha al-bashar, sebelum daripada manusia tu nak tahu lagi. Jami'an semua. Semua. Masya Allah. Dia kata siapa ke langit dunia, siapa ke langit kedua lain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Kenapa? Tak ada. Seorang lagi Nabi Isa AS. Nabi Isa duduk lagu mana? Oksigen tak ada. Qala huwa alayya hayyin. Allah Ta'ala kata, atas aku benda yang memikir tak boleh, di atas aku mudah. Ada tak? Apabila kita dengar ayat tu, tahulah. Apabila kita gantung dengan Tuhan, benda tu seolah tak ada jalan keluar sikit habuk kalau nak memikir dengan akal kita. Tapi kalau kita gantung dengan Tuhan, Tuhan kata, qala huwa alayya hayyin. Di atas aku ni mudah laku. Tuhan dak minta. Dak minta ke apa? Minta lah pada aku nak beri. Dak juga. Tak saya juga minta kepada Tuhan, nak minta kepada yang lain dan sebagainya. Itu adalah benda yang tak sepatutlah kita. Bima yakrubu min 14 qarnan minaz zaman. Lah mana? Hak tu ada wayak ni lebih dekat dengan 14 korong mari dah. Daripada masa tu, wayak dah tu wayak dah. Semenjak daripada hari tu hewan turun, semenjak Nabi Muhammad dah dulu lagi. Sampai ke hari ni orang nak bakit tak boleh. Itu bakit dusta tak boleh. Lah mana? Tuhan kata dalam ayat surah Al-An'am. Ayat 125. Ayat berapa? Ayat 125. Cuba kita tengok ayat tu. Tuhan kata, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah, cuba kita tengok. Tengok pada ayat ni, Tuhan nak gabungkan di antara iman kita terhadap ayat ni dengan ilmu sains yang kita ada atas muka bumi ini. Nak gabung di antara dunia dan akhirat sekali. Dalam ayat 1. Bunga
bunga yang molek, bunga yang cantik, bunga yang manusia apabila tengok tu sedap kepada isi kandungan Al-Quran. Seperti kita tengok bunga, kan? Tengok rasa segar mata. Bau dia pula tu jadi berasa kata masuk dalam jiwa kita, Allah, mallahu bihi alim. Quran begitu. Apabila kita sebagai orang yang ataupun nak orang bawa kita siapa situ. Sebab ini adalah inti haqiqatul hayatir ruhiyah. Hakikat nak menghidupkan roh Quran ni. Ya tak serupa. Ya tak sama. Nampak tu tak? Ya tak serupa, tak sama. Tuhan kata, maka siapa ya Allah Ta'ala kehendak untuk memberikan hidayah. Hak Tuhan nak bertunjuk, nak jalan keluar kepada dia. Nascaya Allah Ta'ala melapangkan dada dia. Yashrah sadrahu lil Islam. Lapangkan dada dia, membukakan hati dia untuk menerimakan al-Islam. Untuk menerimakan apa? Menerimakan al-Islam. Apa mana Islam? Ma huwal Islam? Islam as-salam. Apa mana as-salam? Sejahtera. Kita tak jadi buku dengan orang, demo tak jadi buku dengan kita. Kita nak beri kebaikan kepada orang, orang hak Islam nak beri kebaikan kepada kita. Tak ada hasad berdeki, tak ada berdenai, tak ada memikir jahat, tak ada percocoh, tak ada takabur, tak ada hina menghina. Ada ke apa? Ada benda hak sebalik daripada tu, hak baik belaka. Itu mana Islam? Yashrah sadrahu lil Islam. Saya bukakan hati dia, nak terima Islam. Dengar ajaran, berasa tenang. Berasa tambah iman. Berasa kata naiknya semangat untuk nak mendekati Tuhan. Sediakan satu hari kita nak kembali kelik pada Allah Ta'ala. Yashrah. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak uwi dia itu tak dapat hidayah. Dengan sebab ia tak sah. Tuhan nak uwi tapi ia tak sah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqa. Allah Ta'ala menjadikan hati dia itu, pandangnya dia itu sempit. Sempit. Apa makna sempit? Makna kata tak boleh nak terimakan kebenaran. Tak boleh nak terimakan kemajuan. Tak boleh nak terimakan kesenangan. Tak boleh nak terimakan kesejahteraan. Tak boleh nak terima. Adakah orang lagu tu? Cuba kita tengok Abu Jahal. Lah mana? Adakah sekali Nabi maki dia? Nabi sapa tangan dengan dia? Nabi uguk dia? Nabi buat rancangan nak bunuh dia? La wallah. Tak. Nabi kecil molek sama dengan dia. Tapi buat apa? Dia hatta benda tak molek sama kepada Nabi SAW. Lima asal. Sebab ni, yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dayiq saja tak haraj. Apa mana haraj? Yakni, seolah kata, sepik. Lagi susah. Allah. Kalau kita kata tempat kita duduk, umur kita kecil, ya, rasa sepik dada, tapi tak susah. Hingga lagi. Tapi hak ni sepik sekarang dah susah pula. Ya Allah. Mari dua sifat. Dayiqan harajan. Dua. Ayat ni nak royak kepada orang tak seterima benar-benar. Orang hak pesen kurih dulu tu, lagu tu. Pak orang hak biasa tak saya terima benar-benar masuk dalam ayat ni belakang. Sampai ke hari kiamat esok ni. Lalu Tuhan nak buat banding. Lagu mana hati orang tak saya terima benar-benar tu? Ni bandingnya Tuhan. Tepat bandingnya Tuhan ni lah. Tuhan nak royak kata, ilmu Quran ni mendahului ilmu sains, ilmu wityasat. Lah mana? Tengok. Ka'annama yas'adu fis sama' Allah. Sebagaimana dia itu naik kepada langit. Allah, Allah. Tuhan ayat kata, seolah kata dia naik kepada langit.
Orang pun mikir, seolah kata yang naik pada langit. Pakat duk tak tahu lagi, pakat duk pening lagi lah zaman Nabi baca gini. Sebab tak ada biar biasa naik ke langit. Nampak tak tu? Tapi, sungguh ada kata di atas langit, tak udara ni, atas pada kita ni tak ada udara. Sungguh. Mana alasan? Ini ilmu baru yang kita duk mengaji. Ni, ayat Quran turun berapa? Lebih banyak daripada 14 korun dah. Ka'annama yas'adu fis sama'. Masya Allah. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menseksakan orang-orang yang tak mau nak beriman. Tuhan seksakan dia. Orang tak terima benar-benar ni seksa. Susah hati. Susah diri, susah anggota luar, tak seperti susah hati. Cuba tanya tengok. Susah hati ni susah sungguh. Sebab tu Islam yang gatal pergi di hati dulu. Doa setiap pagi, setiap petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yalah. Tak usah jadi serabut, tak usah jadi rusing. Jelas. Ya jaga situ. Apabila kita reti sini, tak ada apa. Orang tak beriman ni tu jadi sifat yang lagu ni. Sebab tu kita tengok tu sore-sore tu, cuba tengok hak tak beriman tu. Tengok saja dia kata dia, tengok saja. Oh, pasal kata berat hidup dia. Tuai khabar tak? Tak khabar. Tak khabar. Kemudian mari kita tengok pentafsiran sikit. Sini dia kata ai man istahaqqa. Mereka yang mustahak. Ayyudillahu Allahu bi'amalihi as-sayyi'ah. Bahawa Allah Ta'ala menyesatkan dia dengan sebab amalan dia yang tak baik. Orang kita boleh sesat ni sebab amalan juga. Sebab apa boleh jadi amalan? Kerana ia sendiri tak sih. Apabila hati ia tak sih, ia keluar di mulut. Perkataan. Ia keluar di fikir, di otak, fikiran. Ia keluar di anggota perbuatan. Semua tu panggil amalan hak tak molek bagi dia. Sebab apa boleh kata tak molek? Kerana bina di atas niat hak tak molek. Sebab apa niat tak molek? Kerana dia tak mahu nak bukakan hati dia terima benar-benar. Seperti dia, seperti kafir Quraisy. Seperti dia. Seperti orang tak beriman seluruhnya. Seperti dia, seperti orang Islam yang PA huduh, tirukan PA perangai mereka ini. Maka kita walaupun orang Islam, jangan duk gaduh. Kata terkadang kita tak ada sifat tersebut. Kita orang Islam, terkadang dusta. Dusta sifat apa tu? Sifat siapa? Sifat munafik. Kita orang Islam, terkadang silap janji. Sifat dia tu silap janji. Munafik. Kita orang Islam terkadang khianat sepak dia tu. Khianat. Munafik. Dengan sebab itu kita tak boleh. Kena jaga benda tu. Wa muharabatihi lid-din. Dan muharabah. Apa makna muharabah? Menyerangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Surat agama Tuhan. Orang ada ayat wahyu Tuhan. Orang duk royak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muharabah dia. Itu orang serai agama Tuhan. Supa dengan orang Quraisy serai agama Nabi. Nabi buat apa? Baca Quran, royak perkataan sebagai hadis. Ya tu. Maka kita ni jangan buatlah tu. Orang buat lagu tu Tuhan tak beri hidayah. Allah Ta'ala jadikan orang lagu tu lah mana tu? Ja'alallahu sadrahu dayyiqan bimaw'izati. Bil maw'izah. Ya Allah, nasallahu taala assalam wal afiyah. Allah Taala jadikan hati dia tu sempit nak menerimakan mau'izah. Apa makna mau'izah? Pengajaran yang benar, manfaat bagi diri dia. Hak Tuhan kata, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." So mengingati kepada orang mukmin dengan mau'izah, pengajaran. Pengajaran dia. Wayak molek, kecek molek, hurai molek, heret molek, paham molek. Itu panggil mau'izah. Tapi mereka ini tak boleh nak terima. Tak boleh. Wayak alasan, berjuta-juta alasan pun,
La yakbal, tak terima. Hak ni hak tu ada royak manusia jenis lagu ni. Au ma yadhkuruhu bil Islam, ataupun perkara-perkara yang nak mengingati dia dengan agama Islam. Nak heret dia kelik pada agama Islam. Jangan kita pasal duk apa nama, taknya usaha gapo, tak ada ambil dengan asbab gapo. Mulut kita kena kecek. Akal kita kena gerak. Telinga kita kena dengar. Mata kena tengok. Anggota kena buat kerja. Untuk nak menyampaikan dengan sebab kita akan syariat Islam, hidayah Islam, pengajaran Islam, mau'izatul Islam dengan sebab tadi. Ia tak akan berlaku moga tu kalulah. Kalau kita tak usaha. Lalu orang habis itu hak tak boleh nak terima benar-benar tu ulama kita kata kadhiqi dzalika alladhi yas'adu fis sama'. Seperti sepeknya dada mereka yang naik kepada langit. Sepek sungguh. Tak sepek ke mana? Sebab tak ada udara. Tuhan banding nak nampak kata orang tak boleh terima benar-benar supaya orang tak ada oksigen. Di mana tak ada oksigen? Di atas. Bawah pada langit dunia tak ada. Allah. Benar. Tak ada pia boleh pakai bahang ni hak Tuhan royak ni. Pakai duk garu lah. Kepala nak buat lagu mana? Nak hazah tubik pada Quran supaya orang Islam tak boleh gantung kepada ayat 125. Nak hazah lagu mana? Nak buai lagu mana? Sebab Quran Tuhan jaga. Allah Ta'ala jaga sendiri. Wal bashar kulluhum la yajhalun hadhihi wal bashar kullum kanu yajhaluna hadhihi al-haqiqah. Semua manusia pakai tak tahu belaka ni hakikat ni. Tak ada dia tahu. Tak ada dia tahu belum daripada ni. Wa haqiqat huduth ad-dhiq asy-syadid liman yas'adu fis sama'. Dan hakikat yang berlakunya kesepit ke dada jadi sebab jadi tak boleh nak menyawa yang bersangat bagi mereka yang naik kepada langit. Tak ada dia tahu belum pada ni. Tak ada dia tahu belum pada ni. Yakin tak kita kata kita beriman dengan kitab hak tak pernah beki, tak pernah ubah, tak pernah proses. Bagaimana turun di atas Nabi hari itu, begitulah ada di umur kita, di tangan kita hari ini. Walaupun satu huruf pun tak ubah. Ya Allah. Yakin. Kita manusia, ya ada iman naik, iman turun. Tapi nak yakin dengan dia. Jangan jadi supaya orang yang duk jadi learning. Duk maki Tuhan, duk bakit dusta terhadap Quran, bakit dusta terhadap Islam. Jangan jadi gitu. Jaga diri. Ni Arabi hak saya duk oyak ni. Arabiyun mubin. Orang Arab. Allah. Masa kita duk ni. Penuh dengan fitnah. Kita terkadang kita duk dalam negara kita ya amir. Duk dalam suasana kampung kita, ya amir dengan agama. Luar negara, kita lepas anak cucu kita hidup, kena bimbang juga. Dia makan gapo cara mikir. Sebab tu kena cari ilmu pengetahuan, hasil dia dulu, bui dia. Kita sendiri buat hasil sendiri. Barulah kita buat tubik ke apa nama, buat tubik dia tu kepada kepada umat masyarakat ataupun kepada alam luar, tak apa, selamat. Nampak tu? Selamat. Tu nak kita faham tu tak? Tu dia. Bela-bela duk royak nak manusia fahamnya, ada juga manusia tak faham. Ni pasal dia. Ya ada hak juruh, ya ada hak pasal tak juruh, hak lebih-lebih, ya tak terpakai ke apa tu, ya ada lah. Tak apalah. Gitulah kita hidup dalam dunia ni. Gitulah kita hidup dalam dunia ni. Kemudian dia kata, walam ta'rif hadhil haqiqah, dan tidak mengetahui akan ini hakikat ini illa ba'da an sa'ida al-insanu bit-ta'irat ila as-sama'. Tak tahu kan akan ini hakikat ni hak kita duk baca duk royak ulama kita duk sebut ni malaikat selepas daripada naiknya manusia dengan alat canggih hak sekarang lah ni daripada kapal terbang hak canggih tu kepada tempat.
Kepada tempat atas tu tahu sungguh. Tu nak ayat kata sungguh. Sungguh. Ada beberapa orang daripada ahli yang dia nak tajribah, dia nak gapo panggil kata bahasa saya panggil todlong. Nak cuba tengok kata sungguh kedak Muhammad royak lagu ni. Naik ke atas nung sungguh. Mengucap ada di kalangan ahli sains orang putih mengucap. Tapi berita itu ditutupkan. Sebab gapo? Berita dalam tangan dia. Kalau dia tak sewi gi, ya tak lagi. Nampak tak tu? Kalaulah orang pakat tahu itu hakikat, banyak lagi orang terima Islam hak molek tu, hak betul tu. Tu nak kita faham jadi jelas. Lalu akhir kata fahal kana li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'iratun khassah bihi min dunin nas. Adakah didapati bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adakah patube yang khusus dengan Nabi alaihi salatu wasallam dengan hak lain manusia lain? Tak ada piada, ia seorang adalah tu. Ning hak turun ayat ni belum pada Nabi naik atas nun. Dan Nabi naik atas nun pun tak kena pakai oksigen gapo, tak kena pakai udara gapo sebab tu jamin. Ada bisa dengar dalam Isra wal Mi'raj Nabi bawa oksigen naik atas nun ada? Tak ada. Ini nak ayat kata agama kita adalah agama dunia. Hak benar. Bukan agama akhirat sahaja. Hak akhirat tu duk royak supaya nak kapung hak dunia, nak kata hak dunia aku royak ni betul, hak akhirat pun betul. Situ ya matlamat. Ngaji siapa langit mana pun kesimpulan duk situ. Tapi kita kena dengarlah ilmu baru-baru tu daripada alim ulama kita. Tu dialah tu. Arafa biha hadhihi al-haqiqah annahu wahyun alladhi nazala bi'ilmillah. Nabi Muhammad adakah patubah ke dia tu tahu dengannya akan ini hakikat? Mana tahu, Nabi tahu tadi itu dengan sebab dia tu adakah patubah khusus naik pergi tengok, cek dulu, kata mai royak. Hak royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu wahyu yang Allah Taala buat turun dengan ilmu. Hak mana? Pasti jawab kata ya turun tadi itu dengan wahyu Tuhan. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Tu gitu. Ni tak boleh nak terima orang kita. Nyanyi. Orang tak boleh nak terima benar-benar ni sia ke dia. Dia duk katuk cara mikir dia. Ya orang cidik. Orang cidik ada orang cara mikir. Tapi dengan sebab suasana dia duduk. Dengan sebab kawan. Dengan sebab kumpulan. Dengan sebab guru. Dengan sebab tu, dengan sebab ni terkadang dia pakai tak kena. Islam suruh guru. Suruh hormat kepada guru. Suruh berkawan, suruh duduk dengan suasana, duduk dengan masyarakat gapo, tapi kena guna kena. Nampak tak tu? Orang kureh dulu ya gitu. Tak boleh. Muhammad main duk royak, tak boleh. Muhammad royak betul lah. Kau dia tahu ngakal dia tahu. Muhammad tak ada duk royak benda hak pasal menyalahi akal, tak. Tapi dia tak boleh nak terima sebab dia guna benda tu tak betul. Sebab itulah kita kena tengok jadi semula. Tengok semula. Mikir guna akal fikir ke. Tak sahlah kata kok tu kok ni. Diri kita, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhallah idza tadaitum. Diri kita kena jaga. Diri kita kena duk usaha wi betul, wi molek wi kena. Supaya apa? Supaya kelik depan Tuhan esok. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdah. Kita kena jadi hamba Tuhan. Lepas tu, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Tiap-tiap kita akan kembali kelik pada Tuhan. Kena wagi amalan periksa cara depan Tuhan sorang-sorang. Sebab tu masalah agama jangan duk berasa harap ke orang tu, harap ke orang ni.
Harap dalam arti nak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, okey. Tapi kalau harap atau aku nak gantung kamu selamat, mudarat, aku ngamunglah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada Siti Fatimah, dia kata, "Ya Fatimah binti Muhammad lah dah sallallahu alaihi wasallam, inqidhi nafsaki fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Fatimah, cari jalan mung tu wikno dengan ajari hak kuwari, kama dia mung beramal molek dengan ajari hak kuwari, kerana aku tak ada terkaya gapo mung depan Tuhan kalau mung tak usaha dengan apa hak kuwari dirimu sendiri. Itulah sedikit daripada pengajaran kita mengaji pada malam ini. Lagi kita akan tengok kulit kita ni. Tuhan royak lagu mana. Kamari ukur tengok dengan ilmu sains hak baru ni royak lagu mana. Belawai ke jadi betul ke lagu mana pada hisah yang lagi akan datang. Pada malam ini insya-Allah marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita, Islam kita, jagakan kesihatan kita. Sama-sama kita berdoa supaya Allah Ta'ala akadkan bala petaka daripada kita. Dan janganlah kita terlupa pula sebalah pengajian kita, hak mengaji tu dengan tenaga kita, dengan usaha kita. Sebagai-bagailah. Mari sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan terlupa. Dalam arti kata kita capur tangan sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga kita, dengan doa kita, dengan harga kita, supaya kita dapat ilmu manfaat daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut ulama yang mu'tabar daripada ulama salafus salih, dan orang berjalan mengikut salafus salih ila yaumiddin. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih, ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.